PKPB dilanjutkan dan bagaimana cabaran kita untuk mencerdaskan ekonomi. Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syari, Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Putra Malaysia bersama saya melalui Skype. Assalamualaikum, salam sejahtera Dr. Yusof. Doktor senada dengan Dr. Jomo di mana mengatakan bahawa kalau kita nak menghadapi mencerdaskan ekonomi untuk pulih, kita tidak boleh memandang kepada masa setahun dua sahaja kerana ini adalah krisis ekonomi dan krisis kesihatan dalam masa yang sama. Bagaimana dalam masa yang sama kita perlu hidup dalam situasi dan juga realiti ini, Doktor? Baik. Salam Zul. Sama untuk bicara dengan Zul. Baik. Saya pun agak gembira kerana Profesor Jomo pun senada dengan saya. Mengingatkan saya seorang dalam konteks ini. Baik. Kita perlu bersedia untuk mengarah melangkah ke hadapan ya, dengan keadaan satu norma baru yang ketika mana selagi mana vaksin untuk COVID tidak ada, maka selagi itulah kita perlu beradaptasi dengan norma baru ini. Dan yang paling penting kat sini adalah untuk menggerak ke hadapan ini. Yang mesej utama yang saya bukan saya nak sampaikan, tapi apa yang COVID-19 saya nak sampaikan, ianya datang seperti tsunami yang seperti tsunami Bandar Aceh yang melanda Aceh, yang menyebabkan Aceh dibangunkan semula. Begitu juga dalam konteks COVID-19 ini. Tsunami itu datang menghentam ekonomi kita. Dan pada ketika itu kita dah melihat yang mana pasak-pasak yang perlu dibangunkan semula, yang mana yang perlu dari segi asasnya sangat lemah, dan inilah ketika masa yang terbaik untuk melangkah ke hadapan. Kita kena perbetulkan balik pasak-pasak berkenaan, dan juga ini tidak akan memakan masa semalam ataupun sehari ataupun sebulan ataupun setahun, atau makan yang ke masa yang lama. Dan kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang tepat dan langkah-langkah yang betul, ya, ini akan mempengaruhi sasaran yang ingin kita capai, terutamanya kalau kita ingin capai apa yang terkandung di dalam wawasan kemakmuran bersama yang ingin dicapai pada 2030 nanti. Apa yang kita dah lakukan sekarang ini? Adakah kita berada dalam dasar yang betul, dan setakat mungkin 7 hari kita sudah membuka semula ekonomi ini, bagaimana adaptasi itu dapat dilakukan dengan baik? Kerana dalam sektor tertentu ada beberapa perkara juga keyakinan terhadap untuk memulakan operasi itu tidak semudah kita melakukan pandangan atau kita melakukan arahan ataupun membuka syarat untuk membuka ekonomi. Perlu juga ada engagement dan juga perlukan ada juga partisipasi daripada sektor-sektor ekonomi. Jadi selama 7 hari ini bagaimana observation dan juga pemerhatian doktor? Pada selama 7 hari ini saya rasa kita nampak sudah ada permulaan di situ. Tapi kita kata nak tengok ianya betul-betul berkesan atau tidak, saya rasa masih terlalu awal ya. Kerana kita tahu bahawa walaupun pemahaman saya, walaupun ada setengah industri atau perniagaan tu memang sudah dibenarkan untuk operasi, tapi mereka masih lagi tidak beroperasi atas sebab-sebab tertentu ya. Kemungkinan SOP yang belum jelas, dan juga mereka masih lagi memandang ataupun menunggu lihat pengumuman PM sebentar tadi. Dan saya kira selepas ini, minggu depan saya kira, ataupun esok, mungkin kita akan lihat lebih banyak sektor-sektor ataupun perniagaan yang akan dibuka ya. Kerana mereka pun tidak boleh tunggu lama, kerana untuk keluar sepenuhnya dari PKP ini, itu yang kita akan melibatkan terlalu tinggi punya ketidakpastian tinggi untuk ke arah tersebut ya. Dan kalau kita lihat pengumuman PM tadi, 6.64 juta pekerja telah kembali, ia lebih kurang 47%, lebih kurang hampir separuh daripada guna tenaga yang sebelum COVID-19, sebelum PKP tempoh hari ya. Ia masih lagi awal untuk kita lihat sejauh mana ataupun untuk kita menganggarkan untuk dalam sebulan ataupun 2 bulan akan datang, sejauh mana ini akan memberi impak kepada ekonomi kita. Tapi sekurang-kurangnya saya dah nampak perkembangan positifnya. Ramai sudah bermula untuk mencari pekerjaan dan juga untuk mendapatkan pendapatan untuk memastikan survival hidup tu boleh diteruskan.
Doktor menyebut juga bahawa struktur pasaran buruh sudah pun berubah dan juga dalam ramai juga pandangan-pandangan pakar-pakar ekonomi dunia mengatakan bahawa bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia bahawa dengan adanya pandemik ini pengurangan pekerja akan terus berlaku. Baik walaupun perniagaan sudah dibuka, bisnes sudah dibuka, tetapi kerana SOP kesihatan penggunaan pekerja itu akan diterhadkan dan ini juga dalam tempoh yang tertentu akan menyebabkan ada pembuangan dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada perangkaan juga melihat kepada angka pengangguran yang tinggi pada bulan Mac sahaja dan angka itu mungkin lebih tinggi sedikit lagi kalau kita mengambil kira bulan-bulan yang seterusnya. Dalam konteks ini bagaimana kita ingin mengurangkan impak, meminimumkan impak kesan negatifnya itu dalam struktur pekerjaan di negara kita? Tiada cara lain kalau untuk kita meminimumkan kesan tersebut dengan cara penlibatan kerajaan aktif dalam pasaran buruh, ya. Bukannya maksud saya dalam untuk mengambil pasaran buruh tetapi untuk memudahkan pasaran buruh tersebut. Contohnya kita tahu bahawa seperti yang Zul beritahu tadi pun bahawa kita walaupun ekonomi telah bermula, kita pun tidak pasti lagi adakah permulaan ekonomi itu akan juga akan menjana ataupun akan mencipta peluang pekerjaan dengan kaedah norma baru, dengan kaedah perubahan pasaran itu yang kita pun tidak pasti, ya. Tapi dan juga terdapat juga akan berlaku peralihan ataupun pergerakan buruh daripada sektor-sektor yang sebelum ini mereka bekerja dan mereka juga akan pergi ke sektor lain akibat daripada kesan ekonomi. Perkara-perkara ini akan berlaku dan lagi untuk memudahkan bukan saja ekonomi dan pekerja, kerajaan perlu memainkan peranan dalam menyediakan orang tengah, ya, dalam konteks kat sini untuk memastikan apa di pihak industri yang mereka perlukan, di pekerjaan bagaimana, skill macam mana dan juga dimatchkan dengan apa yang ada pada rakyat, iaitu pada mereka yang telah kehilangan pekerjaan. Dan untuk matching ini sangat penting dalam konteks sekarang ini, ya, bagi untuk mengurangkan kos pencarian pekerjaan pada pekerja dan juga untuk meminimalkan kesan akibat COVID-19 yang mana ekonomi baru nak mula. Jadi kita harap kesan itu dapat diminimumkan dengan cara kerajaan memberikan peranan untuk matching antara industri dan juga pekerja lah. Saya nampak itu yang perlu dilaksanakan pada ketika ini. Kalau kita biarkan pekerja sendiri untuk mencari, ini akan kos juga kepada mereka. Kemungkinan jika mereka tidak dibantu sebegini, saya kira mereka akan terus dengan kerja-kerja yang seperti mana yang kita dapat lihat sekarang lah, yang tidak sangat sebenarnya untuk membantu mereka pun untuk jangka masa panjang, tapi lebih kepada untuk kurangkan kesakitan ataupun relief pain pada seminggu, 2 minggu atau sebulan ini. Tiada siapa yang dapat memberikan jawapan yang pasti mengenai exit plan ataupun plan keluar daripada pandemik COVID-19 ini, baik dalam konteks kesihatan maupun dalam konteks ekonomi. Tetapi apabila kita melihat kepada PKPB ini, ramai komen-komen yang mengatakan bahawa apa bezanya dengan apa yang dah berlaku dalam seminggu ini. Mungkin sekatan ini sudah memberikan keselesaan kepada perniagaan-perniagaan dibuka. Tetapi bagaimana kita nak melihat indikator yang kita mengatakan bahawa apa yang kita lakukan ini berada di paksi yang betul? Apakah measurement yang kita boleh lakukan kepada kerjaan PKPB ini, dan sekiranya dalam konteks PKPB ini ianya perlu diteruskan dalam tempoh waktu yang lebih panjang, adakah ianya adalah satu modul yang baik untuk mencerdaskan ekonomi? Pada pandangan doktor bagaimana? Baik, ya. Ketika mana PKP dilaksanakan, kita pun pakar ekonomi dan saya sebab semua melihat bahawa sudah kita nak buka ekonomi ini balik. Kita tidak mahu rakyat itu terlalu mencengkam, ya, di bawah sana. Sebab tu bila PKP dibuka dan kita laksanakan PKPB, ya, sehari atau 2 hari sama kita dah dapat lihat ramai beratur di pajak gadai, ya. Dan ramai juga yang ada juga saya dengar tempat terjaga telefon untuk dapatkan duit untuk beli makanan. Dan ini adalah apa yang telah berlaku masa PKP itu. Jadi memang sangat pertamanya PKP ini sangat dikendaki. Kerana kenapa ada B dekat situ, ya? Kerana disebabkan oleh kita masih lagi berhati-hati. Kita juga perlu memastikan aspek kesihatan itu menjadi utama. keutamaan juga, ya.
Jadi saya rasa pada paragraf seminggu yang lepas adalah satu indikator yang terbaik ya, kerana kita tengok 6.64 juta dah masuk pasaran. Saya kira pada pandangan saya untuk kehadapan ni saya nampak dalam seminggu 2 minggu ni akan ada tambahan lagi. Tambahan dan sektor yang akan buka. Ya, buruh akan lebih banyak masuk ke pasaran dan juga saya kira ini akan bertambah baiklah. Saya kira ini adalah yang satu perkembangan baik. Kita buka ekonomi secara gradual. Kita tidak mahu juga buka secara mengejut dan kita tak boleh nak kawal. Itu Okey, akan jadi Doktor. masalah besar. Doktor, banyak lagi kita nak bincangkan tapi nanti platform lain sentiasa ada untuk Dr. Yusof Syari. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Buletin Awani Khas pada tengah hari ini.